Kini Tasha berada di Mommy. Hai, seperti biasa bersama dengan saya Natasha Sharmin dalam Sinema #ini Sinemaku. Seperti biasa, setiap Sabtu malam di Bernama TV dan esok pula di YouTube Finas Malaysia. Okeylah, sekarang ni Tasha nak beritahu kepada anda semua, kita masih lagi berada di bulan Ramadan dan beberapa hari saja lagi kita dah nak beraya. Seronok tak? Tetapi Tasha nak pesan kepada anda semua, sentiasalah jaga ataupun patuhi SOP tu, di mana kena pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer, cuci tangan dan jaga jarak. Penting kan benda tu? Okey, lagi satu, Tasha nak pesan kat anda semua, jangan percaya berita yang tak sahih. Jangan kau sedap mulut je nak sebar benda-benda yang tak betul, yang palsu semua ni. Sebab nanti akan membahayakan anda sendiri juga. Betul tak? Okey, sekarang ni kita tak nak buang masa, kita nak ke segmen yang pertama, iaitu segmen Soundbite. Sekarang ni kita nak dengar apa komen artis kita mengenai kawalan berita palsu. Jom, roll it. Demi ketenteraman dan kepentingan awam, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 dikuatkuasakan khusus bagi menangani berita palsu berkaitan COVID-19. Selain proklamasi darurat, ia sekaligus dilihat sebagai langkah strategik bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam mengawal penularan wabak yang meragut banyak nyawa selain melumpuhkan ekonomi dunia. Ordinan itu yang disifatkan sebagai remedi jangka pendek khusus bagi dua perkara berkenaan bagaimanapun hanya terpakai selama waktu darurat. Ia memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM100,000 Malaysia atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Manakala bagi kesalahan berterusan, denda tidak lebih RM1,000 Malaysia bagi setiap hari dikenakan selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Jadi, apa pandangan selebriti tanah air mengenai usaha kerajaan bagi membendung berita palsu itu? Bersetujulah supaya fake news ni, kesalahan tu dikenakan hukuman yang berat lah, sebab dia bukan melibatkan individu penyebar maklumat tu saja. Dia akan berantai lah, ada chain reaction kan. Hanya kerana satu fake news tu, dia boleh mengakibatkan efek yang berpanjangan dan impact dia boleh jadi lebih besar kan. Jadi macam, and dia satu peringatan juga, jangan kita mudah terus mempercayai apa yang kita dengar tu bulat-bulat. Dia akan create panic yang tidak sepatutnya lah. So itu yang bahaya. Macam dulu macam apa ya, panic buying. Kan orang kata macam, oh lepas ni barang-barang semua dah takkan ada. So orang semua macam panic buying kan. Tapi sekarang ni orang dah mula sedar, tak perlu lagi panic buying tu. Rakyat Malaysia terlalu takut kan dengan keadaan COVID ni semua kan. Dan kadang fake news ni pun sangat mengganggu hidup lah kan. So kita rasa memang dia ada pro and con lah. Mungkin dia ada tahap-tahap yang perlu dikaji kenapa, dan kita pun nak tahu sebab kenapa. So diorang kena apa sebab fake news tu kan keluar. So diorang kena menjawab juga benda-benda macam tu. So pada saya perlu juga. Macam kita pun sebagai artis selalu ada yang difitnah apa semua kan. So benda tu dah macam berluasa. Suka hati orang je nak cakap artis macam mana kan, apa semua kan. Macam dah tak ada orang kata, bukanlah kita nak orang respect artis, tak ada. Tapi kita respect each other lah kan. So kalau macam orang fitnah, saya rasa memang perlu diberikan tindakan lah macam tu. Itulah dia tadi pendapat Tam Suhaimi dan juga Saina Saibi mengenai kawalan berita palsu, elak negara dapat pada. Tam pun sokong bahawa hukuman berat patut dikenakan kepada orang yang menyebar berita palsu tu. Sebab nanti kalau tak dikawal benda ni, tak buat hukuman tersebut, memang diorang akan berterusan menyebar berita-berita yang tak sahih ni kan. Tak pasal-pasal penyebaran tu menjadi-jadi. Baiklah, kita nak ke segmen yang seterusnya, di mana kita nak bersama dengan seorang penyanyi bukan saja dikenali dengan suara merdunya, malah beliau juga telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, jom kita bersama dengan suara emas Malaysia, iaitu Sheila Hamzah. Roll it. Segmen Ikon minggu ini kita bersama seorang yang bersuara emas dan telah pun mengembangkan sayapnya ke negara jiran. Siapa lagi kalau bukan Sheila Hamzah? Bertahun-tahun di negara jiran iaitu China membuktikan Sheila seorang penyanyi yang hebat mewakili Malaysia.
Saya sebenarnya bersyukur sebab usaha untuk mendapat benda ni macam mana rezeki je lah. And at the same time, saya tak adalah anggap saya punya suara emas ke sebab kita dekat Malaysia ni pun ada ramai orang yang suara dia memang sangat-sangat berbakat. Ada texture suara yang berbeza-beza. Jadi untuk dianggap macam ni, saya bersyukur. Terima kasih. Saya rasa tanggungjawab yang paling berat adalah untuk saya sentiasa kira macam jaga diri saya lah, jaga diri saya. Sebab apa yang saya buat pun orang tengok, orang lihat dan orang perhatikan. Apa yang saya buat kadang-kadang macam saya kena fikir, oh kalau buat ni akan tarnish nama Malaysia ke tak, benda-benda macam tu. Sebenarnya tanggungjawab yang agak berat lah. Adakah selepas ini Sheila akan kembali ke dunia lakonan? Ya Allah, saya suka. Saya memang sebenarnya kalau ikutkan saya punya first tele tu, saya dah tak ada tengok lah kan. Tapi lepas pengalaman hidup yang selepas-lepas tu, saya yakin saya boleh menggalas tanggungjawab sebagai seorang pelakon dengan lebih baik. So masa tu tak cukup bagi pengalaman. Tapi sekarang ni insya-Allah cukup pengalaman. Sutradara Mamat Khalil mencatat fenomena dengan karya komedinya. Terbaru menerusi filem 18 Puasa di Kampung Pisang yang meraih kutipan 4 juta ringgit Malaysia dalam tempoh 18 hari tayangannya di Astro First, sekaligus muncul sebagai filem tempatan paling laris pada 2021. Cerita berlatar dua karya awalnya, Kampung Pisang dan 16 dan 17 Puasa itu mengisahkan Barkoba yang suka melakukan kemungkaran termasuk tidak berpuasa pada Ramadan telah didatangi iblis yang kemudian membawanya mengimbau perbuatan silamnya. Dapatkah Barkoba kembali ke alam nyata dan memperbetulkan kesilapannya? Filem ini menampilkan Bel Nasri sebagai Barkoba dan dimantapkan lagi antaranya dengan lakonan Namron, Jafar On, Siti Elizad dan Kaza Saisi. Kok ia kau ni 9 kau suku apa? Suku apa? Suku Sakat. Aku tahu kau perlukan aku. Datuk Hatan atau nama sebenarnya Haji Muhammad Syukri Shahabuddin dilahirkan pada 21 Disember 1964. Datuk Hatan merupakan seorang penyanyi dan pelakon di Malaysia ini. Lagu Memburu Rindu ciptaan M. Nasir telah menaikkan nama Hatan selaku penyanyi solo yang popular di awal tahun 1991. Dan pada 1991 juga bermula kerjaya Datuk Hatan sebagai seorang pelakon filem. First movie saya adalah Selubung. Covered kata orang putih. Jadi filem Selubung saya berlakon. Filem tu filem menang filem terbaik tahun tu 1961. Jadi masa itu terlibatnya saya kerana saya sifu saya terlibat. Jadi bila dia panggil casting saya pun pergi . Apa kena tu? Maju ah. Soju studio. Boy toilet. Kenangan paling manis bila work dengan tim-tim yang sangat profesional. Dan saya kenangan paling manis bila saya work dengan Mamat Khalid, Rock Bro. Jadi itu kenangan manis saya, syuting pukul 5 pagi. Kok ia kau ni 9 kau suku apa? Suku apa? Suku Sakat. Suku Sakat Uwan kau? Kalau ada peluang, kalau ada tawaran dan bayarannya bagus, why not? Sahabat-sahabat yang di luar sana yang sentiasa menyokong saya dalam bidang nyanyian ke lakonan ke di bulan Ramadan ni, dan saya ingin mengucapkan maaf zahir dan batin Aidilfitri nanti ucapan tu. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Tasha dalam Cinema #IniCinemaku. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana Tasha ada banyak lagi info-info yang menarik yang ingin dikongsikan kepada anda semua. Itulah dia tadi Datuk Hatan menceritakan bagaimana dia boleh berlakon dalam filem Selubung. Rupa-rupanya dia ikut Sifu M. Nasir dah. Okeylah, kali ini kita nak bersama dengan seorang producer wanita Iban yang pertama. Di mana beliau berjaya menampilkan budaya kaum Iban dalam filemnya. Jadi, jom kita bersama dengan beliau. Dunia tiba-tiba teruja dengan kehadiran sebuah filem zombie dari Malaysia yang berlatarkan keunikan budaya Dayak di Sarawak.
tak hanya meraih kemenangan besar di festival filem di Singapura dan Rusia, berlaban hidup infeksi zombie ke Los Angeles selain Paris, Sweden dan Kanada. Diarahkan oleh Ray Lee, filem itu menampilkan lakonan Pablo Amirul, Ana Melissa, Cassidy Panggau, selain Pekin Ibrahim dan Ultimate, juga Tegar dari Indonesia dan pelakon Slovakia Katrina Gray. Begitupun siapa pula sebenarnya Misha Minot yang disebut sebagai antara tunjang kekuatan filem ini. Ada cerita menarik hendak dikongsi pelakon, penulis dan produser wanita Iban pertama ini. Sebelum ni saya memang tak fikir nak buat zombie. Mula-mula just nak buat cerita seram. Tapi Ray kata apa kata kita buat zombie lah. Kita buat lagi kan sebab seram-seram ni dah banyak orang buat. Kita buat satu kelainan lah. Suka bagi saya sebab ini ialah filem pertama yang saya tulis. Saya tak pernah ada pengalaman untuk menulis skrip. Saya tak pernah belajar juga bagaimana cara menulis skrip. Sebab sebelum tu kita ada buat cerita pendek Dendam Gadang. Dia tak bagi saya buat skrip dulu. Dia shoot dulu. Setiap scene tu dicantum. Lepas tu dia bagi dengan saya, okey, kamu buat cerita berpandukan setiap scene, setiap babak yang saya cantum ni buatkan menjadi satu cerita. So bila saya menulis Belabah Hidup tu, saya kena bayangkan saya di dunia lain. Sebab saya tak ada pengalaman nak tulis tu, tapi saya rasa untuk menulis cerita ni kita tak perlu pun pengalaman sebab cerita ni dari inspirasi kita jadikan satu cerita. Lalu, apakah erti kemenangan berlaban hidup infeksi zombie ini buat Misha? Sangat besar arti kemenangan bagi saya, bukan saja kepada saya, bahkan kepada keluarga-keluarga terdekat, bangsa dan kepada rakyat-rakyat Malaysia. Bayangkan saya, first film yang saya produce, tiba-tiba jadi meletup. Tak pernah pun saya terbayangkan macam itu menjadi satu semangat yang membakar untuk saya lebih cuba membuat yang terbaik lepas ni. Macam lebih bersemangat lah. Bila saya nak buat filem Iban ni, saya pernah luahkan keinginan saya ni kepada beberapa orang. Ada beberapa orang kata, alah jangan mimpilah nak buat filem Iban sebab tak ada market lah filem Iban. Takkan ada orang tonton. Tapi saya yakin sebab orang tonton filem ni bukan berpandukan bahasa. Maksud saya kalau storyline kamu tu cantik, tak kira apa bahasa pun yang kamu pakai, orang boleh terima. Kenapa orang boleh terima cerita menggunakan bahasa Korea, Jepun, tapi kenapa tak boleh terima filem yang menggunakan bahasa Iban? Dilahirkan di pedalaman Sarawak, di daerah Limbang dan dibesarkan dalam aturan budaya yang ketat di Rumah Panjang, Misha menanam impian untuk berbuat sesuatu yang dapat membanggakan keluarga satu hari kelak. Banyak budaya kaca saya sudah tak nampak seperti dulu. Ini yang buat saya rasa sedih. Kalau saya buat filem, saya cuba tunjukkan generasi sekarang bagaimana kehidupan dulu dan bagaimana kehidupan sekarang. Perubahan zaman ini telah memupuskan sedikit demi sedikit budaya lama. You tak ada budaya, bangsa you pun tak ada. Okey, saya harap melalui filem ini saya boleh kekalkan budaya dan adat bangsa saya dan melalui filem ini saya harap saya dapat mengangkat filem Dayak. Mungkin saya satu-satunya penerbit wanita pertama Dayak yang menerbitkan sebuah filem. Pada 3 Mei 2021, satu sidang media di Misi Penyerahan Kit Penjagaan Kesihatan Diri Pencegahan COVID-19 telah diadakan di Angkasa Puri RTM. Misi penyerahan kepada isi rumah petugas Barisan Hadapan Negara itu dirasmikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin. Program hari ini adalah program iaitu kita memberi kit percuma kepada petugas-petugas media dan barisan hadapan, di mana kita hari ini Persatuan Perubatan Sains, Sukan dan Rekreasi ini dan Senaman memainkan peranan sebab persatuan ini adalah banyak doktor-doktor dan juga mereka ni ada banyak pihak-pihak korporat yang menyumbangkan kepada mereka. Lama tidak mendengar kabar bintang drama Fatimah Yasin, Finas, menerusi inisiatif program Ziarah Finas 3.0 telah menziarahi beliau pada 27 April 2021. Program yang diadakan di sekitar Lembah Kelang dan Petaling Jaya pada Ramadan itu juga merangkumi ziarah antaranya ke kediaman pengarah dan pelakon Kenji Sawahi. Alhamdulillah, syukur, saya rasa sangat-sangat bertuah dan saya haraplah Finas akan meneruskan rancangan ini. Memang rancangan ini bagus untuk semua artis-artis veteran, artis-artis yang sakit macam saya ini. Jadi saya harap Finas akan teruskan rancangan ini dari semasa ke semasa lah. Finas call saya kata nak datang. Saya dengan
senang hati dan roh hati saya berterima kasih banyak-banyak pada orang-orang yang bidang ni dan Finas atau persatuan yang orang nak datang nak jumpa saya sangat gembira. Inilah saya mengucapkan terima kasih lah kepada Finas dan artis veteran, bantuan veteran atau artis veteran kan. Kerana di saat macam ni dia orang memerlukan bantuan kan. Jadi saya terharu lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Finas Prihatin kerana menyantuni kami artis-artis, boleh katakan artis veteran lah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang untuk Finas Prihatin ni lah. Sehari sebelum itu telah berlangsung satu majlis penyampaian cek insentif tayangan filem Cereka atau ITFC bagi sukuan pertama 2021 di Finas Hulu Kelang. Penyampaian oleh pengurusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid itu merupakan inisiatif kerajaan bagi menyokong industri perfilman tempatan. Ia selari dengan visi dan misi Finas untuk menggalak dan membantu penerbit berkarya dan menghasilkan filem bermutu. Alhamdulillah pada petang ini kita telah menyempurnakan majlis penyerahan insentif tayangan filem Cereka yang mana ini merupakan salah satu daripada inisiatif yang dijalankan oleh Finas. Walaupun sepanjang tahun lepas dan tahun ini panggung tutup dan tidak banyak penyertaan di panggung-panggung wayang, tetapi untuk suku pertama tahun ini kita telah pun mengenal pasti 4 filem yang telah pun ditayangkan dan hari ini kita telah menyerahkan insentif tersebut dan kita berharap supaya penerbit-penerbit akan terus menyiarkan filem-filem yang berkualiti supaya kutipan di panggung akan dapat seberapa banyak yang boleh. Pelaksanaan Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif atau Pelaksana diteruskan Finas menerusi tawaran dana pelaksana 3.0 kenegaraan dengan kerjasama stesen RTM dan program TV OTT serta media prima yang dibuka kepada syarikat produksi tempatan. Penggiat industri seni kreatif di Pelawa menghadiri pasaran filem antarabangsa Festival Marche du Film yang berlangsung secara maya dari Cannes, Perancis antara 6 hingga 15 Julai 2021. Ia adalah antara usaha Finas menerusi bahagian pemasaran dalam usaha memperkasakan pemasaran kandungan di tempatan ke peringkat global selain meningkatkan jaringan perniagaan antarabangsa. Untuk pertanyaan, sila email ke pemasaran2021@finas.my atau hubungi Tuan Haji Zainuddin Aman atau Puan Siti Rahayu Ahmad Azmi di talian 034104 1310, 4104 1374, 4104 1771, 4104 1406. Kita dia ajar-ajar sikit kan, duduk dengan abang cameraman sikit, abang Makno apa semua kan. So nanti dia ajar. Edisi Sungai Besi. So petang ni kita track walk. Untuk segmen Hot Seat minggu ini, kita akan mengetengahkan seorang pelawak, pengacara, pelakon, penyanyi dan usahawan yang tidak perlu diperkenalkan lagi, iaitu Nabil Ahmad. Mula berkecimpung dalam industri hiburan sejak bakatnya dicungkil dalam satu program reality. Saya mula masuk dalam bidang lakonan sebab masa tu saya baru lepas menang satu program reality. So alhamdulillah ada produksi-produksi nampak yang macam saya boleh berlakon. So mereka offer saya untuk berlakon. Lepas tu saya berlakon. Lepas tu saya dapat payment sikit. Saya rasa Sibu Tonga adalah yang pertama kot. Selain daripada itu, Nabil juga ada berjinak-jinak dalam bidang pengarahan. Formasi tu sebenarnya dia pelakon kepada saya mula tulis skrip dulu. Perlahan-lahan saya tulis skrip. Lepas tu saya mula mengarah. Lepas tu kena duduk jugalah dengan pengarah-pengarah kan. Duduk kan, macam ni dia orang buat kan mengarah kan. Shot-shotnya pun kita tak sekolah, tak belajar. So kita dia ajar-ajar sikit kan. Duduk dengan abang cameraman sikit, abang Makno apa semua kan. So nanti dia ajar. So alhamdulillah bolehlah mengarah sikit-sikit. Cik Robi, Tok Arah tadi tu yang lagi-lagi tu anak Anak? Anak saudara kan? Takkan anak saudara pakai baju sama colour. Jaranglah bapak saudara anak saudara pakai baju colour sama. Rupanya nak duduk kat kursi pengarah tu macam-macam kena fikir kan. Nak edit nanti macam mana kan.
So maknanya yang saya belajar, diorang ni dah gambarkan dah cerita tu dulu sebelum orang lain boleh gambarkan. Kalau macam saya terinspirasi dengan Gas, macam Syafiq, Yusof, lepas tu Datuk Yusof Aslam, Syamsul Yusof kan, dapat collect 40 juta. Abang Mamat Khalid, Abang Afli Syauqi kan. Saya tabik respect dengan semua pengarah-pengarah kat Malaysia ni. Hebat dia orang. InsyaAllah. Welcome back to Cinema. #ini Cinemaku bersama dengan anda semua. Saya Tasha. Okeylah, saya nak ucapkan tahniah kepada Nabil di mana beliau daripada seorang pelawak, pelakon dan sekarang ni dah berjinak-jinak dalam bidang penulisan skrip. Dan dengan kabarnya dah mula mengarah pula tu. Wow, hebatlah Nabil sekarang ni. All the best Nabil. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan seorang pengarah yang cukup sinonim dengan cerita-cerita komedi dan percintaan. Kabarnya bakal muncul dengan filem terbaru iaitu filem komedi seram. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Abdul Razak Muhaiddin. Pandemik COVID-19 nyata tidak mampu melemahkan semangat Datuk Profesor Dr. Abdul Razak Muhaiddin yang baru selesai menjalani penggambaran filem Rumah Maduku Berhantu. Ia sekaligus mencatat sebagai filem ke-44 arahannya dalam tempoh 35 tahunnya bergelumang dalam dunia seni. Sebuah filem komedi bersulam seram, filem terbitan multimedia ini menyaksikan Rita Rudaini kembali ke setnya dan buat kali pertama menampilkan gandingan bersama Zizan Razak dan Nadia Bryan. Tak kenal lelah, pengarah yang mesra dengan panggilan Prof Razak ini mengakui filem kali ini lebih peribadi buatnya. Raya tahun lepas saya hasilkan filem untuk Pawagam, tapi sebabkan COVID, shift malam raya ditayangkan di Astro First dan dia mendapat sambutan baik. Dan sejak itu saya juga menghasilkan satu lagi filem sebelum ini iaitu Selamat Hari Tak Jadi. Tapi filem ini adalah filem saya yang kedua dengan multimedia dan filem saya arahan yang ke-44 untuk sepanjang kerjaya saya lah. Filem ini mempunyai gabungan pelakon-pelakon veteran, pelakon komedi baru dan juga pelakon baru dan juga pelakon wanita veteran. Memberi satu kekuatan dari sudut komedi dan juga disulami dengan apa yang dipanggil sebagai horror lah. Jadi genrenya lebih kepada komedi bersahaja bersulamkan horror sedikit sebanyak. Tapi kenapa beliau cenderung mengarah komedi? Kalau ikutkan kajian dari sudut penontonan, kita dapati bahawa khalayak di seluruh dunia sebenarnya menyukai 4 genre ini, iaitu komedi, seram, aksi dan juga jenis yang mempunyai konsep-konsep romantik. Tapi antara yang paling tinggi mendapat sambutan di kalangan penonton adalah komedi sebenarnya. Jadi saya mencuba pelbagai genre sebenarnya, tapi genre komedi disulami dengan sama ada komedi seram, komedi horror atau komedi romantik akan memberi kelainan dalam bentuk persembahan. Biarpun tidak sedikit filem komedinya meraih kutipan box office jutaan di Pawagam, ada yang menganggap genre itu tidak pantas dihasilkan seorang yang berlatar akademi sepertinya. Saya melihat filem ini sebagai satu wadah yang perlu untuk meriliskan tension penonton. Dalam dunia kehidupan kita seharian, kita menghadapi banyak cabaran, banyak dugaan, banyak masalah dan sebagainya. Menonton filem merupakan satu cara expertism di mana kita nak cuba lepaskan perasaan segala emotional problem ni dengan merehatkan minda. Jadi filem komedi menjadi pengubat kepada kemurungan. Jadi saya milih genre ini kerana saya sendiri pun senang menghasilkan karya-karya komedi. Dalam waktu yang sama saya mahu melihat penonton-penonton juga terhibur dan menjadi penawar kepada kemurungan mereka lah. Selepas 35 tahun dalam dunia seni, apakah masih ada impian yang diinginkan? Impian setiap pengarah adalah untuk mendapatkan projek yang boleh dihasilkan tanpa memikirkan cara mengurangkan bajet. Itu jarang-jarang berlaku di Malaysia apabila semua produser kebanyakannya agak berhati-hati apabila ingin membelanjakan duit penghasilan filem. Jadi sehingga hari ini memang sukar untuk saya mendapatkan produser yang sanggup berbelanja berjuta-juta ringgit untuk menghasilkan filem yang disukai tanpa kengkangan bajet. Itu adalah, saya tidak menyalahkan mana-mana pihak kerana itu adalah pasaran kita. Dan saya sendiri pun faham kenapa produser begitu takut mengeluarkan modal yang besar kerana pasaran filem di Malaysia tidak besar. Hanya mungkin di masa akan datang apabila pasaran filem tempatan sudah boleh melangkaui batasan, melangkaui sempadan untuk ditonton oleh khalayak ramai, insyaAllah. Mungkin ketika itu peluang untuk menghasilkan filem berbajet besar akan dapat.
Wow, filem yang ke-44 yang diarahkan oleh Prof Razak sendiri. Best kan? Okey, jadi kepada anda semua jangan lupa nantikan filem terbaru iaitu filem Rumah Maduku Berhantu lakonan Zizan Razak, Rita Rudaini dan Nadia Bryan. Confirm kelakar. Okey, sekarang ni kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Seperti biasa, kalau nak tahu info-info yang lebih lanjut lagi mengenai Finas, boleh saja layari ke www.finas.gov.my dan jangan lupa juga untuk layari Instagram dan Facebook Finas sendiri. Okey, kita jumpa lagi di minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Tetapi, kenapa ada tetapi? Sebab minggu hadapan kita ada episod yang cukup special di mana Tasha akan ditemani oleh seorang host yang cukup hebat dan menarik. Nak tahu siapa? Dalam episod Cinema Raya Aidilfitri 2021, pastikan anda bersama dengan Tasha minggu depan. Okey? Janji tau. Okeylah, sekian saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Bye-bye. Good night. Sebelum berpisah, kita bernostalgia dengan Selamat Hari Raya, sebuah lagu ciptaan Tan Sri P. Ramlee dan lirik oleh Datuk Jamil Sulong yang dipetik daripada filem Showtime 1958 arahan Anwardi Jamil. Mensuci hening dosa seruan